Tuan Pengerusi, hujah yang negatif datang daripada kepala otak yang negatif jugalah. Sangkaan tak baik. Jangan begitu. Ya. Kalau yang Muhammad tanya, apakah special mereka ni? Memanglah special. Sebab mereka berbeza daripada kita. Dia can only be tried by the peers. Kita can be tried by them. Itu satu amalan undang-undang yang diterima pakai di seluruh dunia. Kemudian, dia kalau nak dakwa di atas kesalahan yang merupakan offences di bawah akta kita, dia ada panel dia. Kita, rakyat biasa. Daripada situ pun kita sudah tahu bahawa dalam masyarakat kita, mereka mempunyai tempat yang tinggi. Kita kena jaga sanctity mahkamah. Jadi sebab itu, kalau yang Muhammad kata, apakah mereka special? Yang betul. Daripada peruntukan perlembagaan pun jelas menunjuk dia mempunyai perbezaan dengan kita. Jadi sebab itu, saya ingin menyatakan bahawa dalam hal ini kita nak jaga sanctity of the mahkamah. Kerana soal mahkamah ini orang pergi ke situ untuk mendapat keadilan. Jadi dia confidence, keyakinan orang ramai itu mesti dipelihara. Dan ini satu cara untuk kita memelihara sanctity dan bukan untuk nak melindungi mereka yang tidak layak untuk menjadi hakim. Jadi oleh kerana itu, kerajaan tolak, tidak bersetuju carangan Yang Berhormat Ipoh Barat. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa pindahan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat dalam kertas pindahan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindahan tidak disetujukan. Fasal 14. Fasal 14 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 15, pindahan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat. Ini Ipoh Barat dalam mood untuk memindah saja ya. Sila. This is pemindahan 15.3 ini sangat mustahak. Sensitive for the judges themselves. Sebagai satu security. Macam mana Tan Sri Pengerusi, di mana kalau sesuatu keputusan itu tidak boleh di challenge di mahkamah langsung. Itu satu perkara yang tidak boleh diterima. Sebenarnya ada case law yang mengatakan bahawa ini ada satu kesilapan dan tidak boleh menjadi satu rang undang-undang. Tan Sri, kalau kita dengar alasan Yang Berhormat Menteri sebelum ini mengatakan bahawa jika ada aduan dan hakim dikatakan salah dan pengadu tidak akan diberitahu. Tetapi kalau tidak salah, dia akan diberitahu. Tetapi saya rasa ramai di antara rakyat Malaysia tak akan percayalah kepada sistem yang telah diterima oleh kerajaan dan akan dipakai oleh kerajaan. Tetapi yang lebih mustahak adalah di mana berbanding dengan ini, di mana satu keputusan. Keputusan itu pun tidak boleh di-challenge di mahkamah. Apa sebab? Kenapa kerajaan takut? Apakah alasan yang kukuh yang boleh kita katakan bahawa ada sebab-sebab yang tertentu bahawa alasan yang dibuat oleh jawatan kuasa inkuari ini adalah muktamad, semestinya benar dan ikhlas dan tidak ada korupsi seperti yang kita dengar WK Lingam, kes WK Lingam, judgement di return and re-return, judgement ditulis di pejabat peguam. Perkara-perkara itu macam mana dapat dielak adalah dengan satu sistem di mana kalau ada satu keputusan telah dibuat, maka ia boleh dibawa kepada mahkamah untuk membuat satu keputusan yang baru atau untuk dirayu kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Ini adalah satu, saya rasa, in the wrong direction, negative thinking and thinking pendapat yang sangat sempit. Saya harap kerajaan akan fikir dengan baik-baik. Yang Berhormat sebelum membuat ulasan kepada apa yang saya kata, saya harap Yang Berhormat akan setuju kepada ini kerana walaupun let's not use brute majority untuk mendapat keputusan kerajaan. Terima kasih.
Yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera dalam kertas pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Ibu Barat sekarang ini bolehlah dibahas. Kalau tak ada, mereka ini sedang bersingle macam main badminton, saya nampak. Saya pun fikir macam itu, Tuan Muzi. Kalau nak ketuk ketampi, kita pergi kat dewan tu, kita ketuk ketampi. Tapi tak apa, dia menjalankan tugas dia baiklah. Dan apa yang dibangkit itu ada dia punya valid point ya. Cuma gini Yang Amat, ini kesalahan etik ya. Dan ia merupakan penyiasatan, penyiasatan. Bukan untuk nak menghukum satu perkara kesalahan yang disabitkan di bawah offense, merupakan kesalahan di bawah akta-akta. Ya. Begitupun Yang Amat, kalau sekalipun dia merupakan kesalahan akta, katalah hakim tu buat kesalahan akta, maka panel diwujud. Ya, panel diwujud daripada segi itu pun, selepas itu panel buat keputusan, mana ada lagi rayuan dah? Tidak ada lah. Serupa juga. Kalau seorang hakim dia buat kesalahan di bawah mana-mana undang Malaysia, maka kita set up panel. Adu pada Perdana Menteri, set up panel bawah perlembagaan 125 apa tadi. Apabila dia buat keputusan, habis. Tidak ada rayuan ke mana-mana lagi juga. Tidak di-challenge oleh mana-mana pihak juga. Jadi serupalah dia punya rasional di sini. Ini ialah kesalahan etik. Jadi bila kesalahan etik, habislah situ. Nak jaga sanctity ni. Kalau dia boleh di-challenge lagi, saya dah jawab tadi, nak challenge ke mana? Yang Berhormat Ketua Bangkang tadi, nak challenge ke mana? Kerana yang buat keputusan ni semua hakim-hakim yang senior. Siapa lebih senior lagi yang dirayukan? Jadi ini semua telah pun diambil kira. Sebab itu kita adakan 15 ini supaya dianya tidak di-challenge. Dan kalau sekalipun di-challenge, nak challenge di mana? Nak challenge di mana? Jadi oleh kerana itu, sekali lagi saya ingin menyatakan itu bahawa kerajaan tidak setuju dengan cadangan Yang Berhormat daripada Ipoh Barat. Lepas ni kita pergi ke Dewan. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan.